yang berkaitan dengan KLIA 2 yang juga terletak di Parlimen Sepang. Saya ingin tanya kepada Menteri, adakah kerajaan atau yang dalam jawapan kepada Menteri kepada saya dalam soalan bertulis berkaitan dengan KLIA 2, Menteri ada menyatakan bahawa satu tangkuasa telah ditubuhkan untuk menyiasat tentang KLIA ini, sama ada KLIA ini masih selamat lagi untuk digunakan. Dan kalau ikut jawapan daripada jawapan betul itu, dia akan dibentangkan dalam bulan Oktober, tapi nampaknya sehingga bulan November ini masih lagi tidak terdapat di atas meja ahli Parlimen ini tentang laporan itu. Jadi saya ingin tanya kepada pihak Menteri, apa terjadi pada laporan itu? Adakah masih lagi tak siap? Kalau tak siap, kenapa tak siap? Itu yang pertama. Sebab laporan itu saya dipahamkan mempunyai anggota-anggota yang memang berkelayakan untuk membuat satu finding berkaitan dengan KLIA 2 itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga ingin membangkitkan tentang dalam akhbar The Age yang terbaru ini, fuel pipeline leak, the latest WHO at KLIA 2. Ini berkaitan dengan kebakaran di pipeline itu, yang kebocoran itu yang menjadi satu kebimbangan kepada rakyat Malaysia yang menggunakan KLIA 2 itu. Kita tahu sebelum ini Menteri telah menjawab kos repair saja untuk KLIA 2 itu sudah 76.2 million, 76.2 juta. Jadi saya ingin tanya, adakah benarkah KLIA 2 ni selamat atau tidak? Sebab runway 3 dipahamkan runway yang digunakan untuk pesawat AirAsia, kita dalam pertemuan kita dengan AirAsia dipahamkan akan ditutup terus. Jadi sudah tentu sikit banyak menghilangkan confident kepada pengguna-pengguna dalam dan luar negara. Jadi kita daripada awal lagi kita ingin tanya, KLIA 2 ni terlalu banyak kontroversinya, daripada kosnya yang overrun, daripada 2 bilion jadi kepada 4 bilion. Tapi yang saya nak tanya kepada Menteri, tak keselamatan satu isu, tak ada seorang pun yang disiasat ni. Seolah-olah benda ni bukan satu masalah. Saya dah berkata tadi, ada satu trend dalam negara kita ini, mereka-mereka yang terlibat dalam, sama ada dalam KLIA 2 ke, dalam isu pemberhentian kaki tangan emas banyak 600 orang, tak ada siasatan dibuat, tidak ada mana-mana pihak dibawa ke muka pengadilan. Saya percaya apabila berlakunya kerosakan di KLIA 2 ini, sudah tentunya ada unsur-unsur, sama ada unsur-unsur abuse of power ke, ataupun unsur-unsur rasuah ke, ataupun unsur management yang, adakah kita ingin menunggu sehingga ada satu tragedi yang menelan ataupun yang mengakibatkan kehilangan nyawa baru kita nak ambil tindakan? Sedangkan kita tahu industri penerbangan kita ini setelah berlakunya MH370, MH17 tu kita mungkin 17 tu kita mungkin masih boleh tak boleh nak salahkan penerbangan kita sebab itu satu tragedi. Tapi dari segi MH370 sampai sekarang tidak misteri, tidak tahu apa akan apa statusnya. Mereka-mereka yang sepatutnya bertanggungjawab memastikan kapal terbang itu selamat pun tidak. Saya tak tahu adakah siasatan dibuat. Saya ingin tanya kepada Menteri, sesiapa saja yang terlibat memastikan kapal terbang itu selamat, adakah mereka ini disiasat? Kalau mereka disiasat, apakah status penyiasatan itu? Kalau mereka tidak disiasat, kenapa tidak disiasat? Sudah tentu salah seorang ataupun salah seorang daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab itu yang memastikan tentang perjalanan kapal terbang itu mestilah dipertanggungjawabkan. Contohnya kalau sistem radarnya rosak, kenapa rosak? Kenapa tak boleh detect? Ini semua patutnya dikemukakan kepada rakyat, supaya rakyat dapat tahu, supaya rakyat tahu bahawa sebenarnya tidak ada unsur-unsur sabotaj atau sebagainya.
Tapi kita lihat tidak ada satu Suruhanjaya dibentuk untuk siasat. Lepas tu kita pun cara daripada awal kita kendalikan isu itu pun dengan kenyataan-kenyataan akhbar, kenyataan-kenyataan yang dibuat itu yang memalukan kita, dengan wujudnya pula bomo pula lagi semua. Jadi ini semua bagi saya there must be something wrong cara kita mengendalikan masalah ini. Jadi dalam keadaan keburukan image itu, tiba-tiba kita dimomokkan pula dengan isu KLIA 2 ini, dengan repairnya yang begitu melambung tinggi, dengan kos pembinaan yang melambung tinggi, dengan keselamatannya yang dipertikaikan. Jadi saya mintalah supaya menteri secara jujur, adakah KLIA ini selamat untuk KLIA 2 ini selamat? Kalau tidak selamat, Lumut bangun ya, Mat? yes, Lumut. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Sepang. Memandangkan situasi MH370 ni seolah-olah tidak menemui kesudahannya, setujukah Yang Berhormat Sepang supaya kita mewujudkan satu lagi badan siasatan baru, ya, yang terdiri daripada pakar-pakar tempatan saja, pakar-pakar tempatan saja, tidak melibatkan pakar-pakar daripada luar negara yang kita lihat tidak memberi kesan kepada siasatan yang dibuat. Apa pandangan Sepang? Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Lumut. Walaupun idea itu menarik, tapi saya terus terang saya merasakan saya tengok satu lagi Suruhanjaya ditubuhkan, kemudiannya ada finding dan akhirnya berakhir begitu saja. Kita telah menyaksikan banyak Suruhanjaya ditubuhkan, penyiasatan ditubuhkan, tapi akhirnya tidak ada satu tindakan yang tegas. Bukan hanya dalam isu penerbangan, isu-isu lain pun. Kalau dulu kita pernah ada Suruhanjaya menyiasat independent of judiciary, kita lihat dalam isu video korek, walaupun telah dikatakan video korek itu adalah korek, tapi tidak ada tindakan. Termasuk yang dikatakan patut didakwa adalah ahli Parlimen Putrajaya, patut didakwa, disentang patut didakwa, kedua hakim, dua orang yang patut didakwa, tapi berakhir dengan semua mereka ini tidak ada tindakan langsung. Jadi saya sangsilah, walaupun kita mungkin habiskan duit rakyat, buat tentang kuasa ni, buat tentang kuasa itu, tapi tidak ada political will, tidak ada kesungguhan untuk memastikan mereka-mereka yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Sebab itulah selagi tidak ada kekuatan keseriusan ini, saya percaya image penerbangan kita, image airport kita susah untuk dipulihkan. Dan apabila gagal dipulihkan, dia terus akan mendatangkan kesan kepada confidence pelabur-pelabur, confidence pelancong-pelancong. Jadi ini semua tidak menjadikan image Malaysia ni baik di kalangan khususnya orang-orang luar. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin juga meminta menteri menjelaskan berkaitan dengan isu pengangkutan darat ini, khususnya walaupun secara spesifiknya kita tahu bahawa perkhidmatan teksi ini di bawah SPAT, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ini, tapi yang saya ingin nyatakan, yang saya ingin tanya pada menteri berkaitan dengan pemantauan atau penguasaan. Ya, boleh golong yang okay. Kita tahu bahawa dalam isu wujudnya perkhidmatan-perkhidmatan yang menaing, yang bersaing dengan perkhidmatan teksi ini, baru-baru ini pemandu teksi membuat satu demonstrasi. Saya tertanya pada SPAT, dia mengatakan bahawa perkhidmatan daripada pihak Uber, GrabCar ini dari segi menawarkan perkhidmatan telefon itu untuk orang tempat teksi itu tidak salah dari segi undang. Tapi bila mereka di samping menawarkan perkhidmatan online, perkhidmatan telefon itu, tapi juga menyediakan kereta-kereta untuk membawa penumpang-penumpang ini adalah satu kesalahan. Jadi kalau satu kesalahan, ibarat kereta sapu lah. Jadi saya ingin tanya kepada Kementerian Pengangkutan, bagaimanakah enforcement ke atas mereka-mereka ataupun syarikat yang menawarkan perkhidmatan teksi yang kereta sapu ini dari Uber dan sebagainya. Saya tanya dari segi statistik, berapa banyak dah telah dikenal pasti jumlah kereta-kereta dan perkhidmatan itu, dan berapa banyakkah mereka kereta-kereta itu telah disaman. Cuma saya ingin tanya, saya haraplah Kementerian Pengangkutan bekerjasama dengan SPAT untuk kita cepat-cepat buat satu undang-undang untuk memastikan, menyelamatkan
Bagi saya perkhidmatan teksi ini perlu direvamp secara keseluruhannya dengan isu pemberian permit ini yang kita lihat, walaupun bukan pendekatan, tapi saya harap pendekatan boleh bersama dengan cepat untuk jatuh formula bagi menyelesaikan di samping pengguna dapat mendapat perkhidmatan teksi yang baik dan cekap, dalam masa yang sama juga kita harap kalau kita hanya berkaitan faktor demand and supply saja, kita biarkan Grab car, kita biarkan Uber ini terus menawarkan kenderaan-kenderaan untuk membawa penumpang ini, saya percaya dan saya yakin perkhidmatan teksi ini, ya kebanyakan orang-orang pekerja bawahan ni pasti akan mati. Dia kedai. Jadi saya harap kementerian boleh mengambil tindakan supaya memastikan enforcement itu dibuat dengan berkesan supaya menjaga kepentingan juga pemandu teksi. Dalam masa yang sama juga saya setuju bahawa pemandu teksi ini juga seharusnya diambil tindakan kalau mereka melanggar undang-undang. Sekian, terima kasih. Mana tahu sepau lah pun sama. Muhammad Sekejang. Terima kasih Datuk Dr. Pengerusi kerana memberikan saya peluang untuk membahaskan tentang Kepala Bekalan Pembangunan bagi B28 P28 untuk Kementerian Pengangkutan. Saya terus kepada butiran 060000 iaitu pengangkutan darat, untuk sub 060400 iaitu pengujian dan pelesinan pemandu. Saya ingin mendapat makluman daripada pihak kementerian tentang keberkesanan program MyLesen yang telah diperkenalkan oleh pihak kementerian, yang saya kira memang mendapat sambutan yang amat baik sebenarnya, terutamanya daripada pelajar-pelajar sekolah, kerana program ini memberikan peluang kepada mereka yang berumur 16 tahun ke atas untuk memiliki lesen, terutamanya lesen motosikal. Kemudian apakah perancangan kerajaan untuk memastikan kita tahu ada 6.7 juta rakyat Malaysia ini tidak mempunyai lesen memandu lagi, dan mereka ini tidak dapat kita daftarkan kerana kita tahu pada hari ini hampir 32% penunggang motosikal kita, terutamanya mereka yang berumur dalam 16 hingga 25 tahun masih lagi belum mempunyai lesen. Seterusnya, Datuk Doktor Pengerusi, kita tahu format baru lesen kereta dan motor telah diberikan penambahan modul kelas co-curriculum pendidikan pemandu ataupun KPP yang bermula pada tahun lepas, di mana kelas modul KPP ini iaitu kereta dan motor diasingkan, dan ujian komputer juga dibezakan melalui pengenalan format terbaru ini. Oleh kerana sebelum ini ada pemilik lesen B2 ini lesen motor yang mengambil lesen lebih awal sebelum tahun lepas. Maksudnya ada setengah rakan-rakan kita ni ataupun mereka yang mengambil lesen B2 ini berminat untuk mengambil lesen kereta, tetapi oleh kerana mereka mengambil lesen ini sebelum daripada tahun lepas, iaitu tahun 2014, maka mereka tidak tertakluk sebenarnya di bawah kaedah baru mengasingkan format untuk belajar ini, iaitu berkaitan dengan kelas co-curriculum pendidikan pemandu ini. So saya nak tanya dengan pihak kementerian, oleh kerana kita tahu dalam keadaan kekangan kewangan mereka pada hari ini, terutamanya dengan kos yang semakin bertambah, boleh tak pihak kementerian memberikan kelonggaran kepada mereka-mereka yang mempunyai lesen sebelum tahun lepas ini, supaya kalau dia nak ambil lesen kereta, sekurang-kurangnya tidaklah perlu mereka mengambil lagi ujian komputer dan juga KPP ini yang dah pun diasingkan, yang diperkenalkan daripada tahun lepas. Kerana kita tahu sebelum ini dia tidak ada pengasingan. Jadi kalau boleh mereka-mereka yang mengambil lesen sebelum daripada tahun 2014 itu diberikan ruang supaya dapat mengambil lesen kereta tanpa perlu melalui proses ujian komputer dan juga ujian KPP ini. Itu permintaan sebenarnya daripada ramai di kalangan mereka ini, kerana mereka merasakan keperluan untuk mengambil kursus itu sudah tidak perlu lagi, kerana mereka mengatakan mereka dah melalui pun proses yang sama sebelum diasingkan pada tahun lepas. Dan juga saya ingin pergi kepada butiran 070100, iaitu berkaitan dengan keselamatan jalan raya.
baginda kementerian menggunakan bajet yang ada pada hari ini untuk bekerjasama dengan NGO-NGO dan juga melakukan NBOS, iaitu National Blue Ocean Strategy, dengan kementerian-kementerian lain dalam memastikan kejadian-kejadian kemalangan dan juga yang berlaku pada hari ini dapat dikurangkan, dan sejauh mana keberkesanan program-program keselamatan yang telah dilaksanakan oleh pihak kementerian, terutamanya menjelang musim perayaan. Seterusnya, saya pergi kepada butiran 2000, iaitu peningkatan infrastruktur rel. Di dalam Parlimen Sekijang ni ada lebih kurang dalam 7 km jarak rel kereta api yang ada dalam kawasan bandar, dalam bandar Segamat. Sebenarnya saya ingin bertanya pihak kementerian, adakah pihak kementerian bercadang bekerjasama dengan pihak KTMB untuk memasang pagar di kawasan yang dikatakan sebagai padat penduduk ataupun kawasan yang ada kawasan perumahan berdekatan, kerana untuk pengetahuan pihak kementerian, baru-baru ini ada berlaku kematian akibat pelanggaran kereta api, kerana faktor yang kita rasakan memang tak sepatutnya berlaku, iaitu pengguna ni, orang muda ini, dia menggunakan telefon, dia tak perasan melintas laluan kereta api, rel, dan dilanggar oleh kereta api. Jadi adakah kemudahan memagar ini boleh diberikan? Kita bukan nak minta sepanjang jalan itu, tapi di kawasan-kawasan yang padat penduduk dan juga kawasan bandar dan juga kawasan perumahan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Yang Amat Lenggong. Terima kasih, Ya, Datuk. tak ada yang tak hadir. Lepas ni 2 dari sini. Kerana bagi peluang saya ucap. Jangan marah sangat pelanggan. Nanti cepat tua. Terima kasih kerana beri peluang saya ucap, dan saya ingin menyentuh butiran 05000 pengangkutan udara. Seterusnya juga butiran 08000 program khusus, khususnya KTMB, 07000 keselamatan jalan raya. Datuk Ketua, kalau bercakap macam Sepang memang mudah, tapi hakikatnya kerajaan tentu menghadapi pelbagai cabaran apabila nak menyelesaikan isu MH370 atau MH17, kerana isu ini bukan hanya melibatkan kerajaan kita tapi juga pelbagai negara, malah juga diambil kesempatan oleh pihak tertentu untuk politik kat isu ini, high level punya politik. Jadi saya nak tanya kementerian, baru ini kita tahu bahawa lembaga keselamatan Belanda, saya pun nak sentuh bab ini yang Sepang, kalau nak celah nanti tunggu dulu, mengesahkan bahawa memang betul pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh menggunakan peluru berpandu darat udara BUK di ruang udara Ukraine, dan pengurusi kepada siasatan juga mengesahkan bahawa peluru berpandu itu meledak di sebelah kiri kokpit pesawat berkenaan. Ini isu besar, dan pesawat itu ditembak jatuh, kita pun tahu, ketika terbang di ketinggian 30,000 kaki dan terhempas di kawasan bergolak di Ukraine. Yang ini saja nak ulang, nak remind balik saja Sungai Petani. Semua penumpang meninggal dunia, dan yang saya cuma nak tahu, saya faham tentang constraint dan cabaran besar yang dihadapi oleh kerajaan, kerana isu ini melibatkan berbagai negara, bukan hanya melibatkan undang-undang negara kita, tetapi di peringkat antarabangsa. Kalau nak kata bahawa kita tak bawa ke PBB, kita bawa, tapi ditolak oleh kuasa veto oleh negara-negara. Misalnya Rusia, yang saya juga rasa dia juga ada beberapa kepentingan di sini. Betul? Jadi saya cuma nak tahu saja, tentu rakyat juga nak tahu apakah perkembangan terkini siasatan mengenai isu ini. Dan sudah tentu saya cukup yakin bahawa kerajaan tidak menghentikan siasatan dan usaha untuk membawa mana-mana pihak ke muka pengadilan. Cuma saya nak tahu apakah setakat ini yang telah pun diambil tindakan, dan bagaimana dengan penumpang, mungkin boleh dari segi papasan dan sebagainya. Saya harap pihak kementerian dapat menjawab isu ini. Betul-betul. Selain daripada itu, saya nak juga sentuh berkaitan dengan
07.000 keselamatan jalan raya. Ini isu yang seolah-olah tidak ada kesudahan. Saban hari boleh kata mesti ada kemalangan. Itu yang dilaporkan. Dan saya percaya banyak juga kemalangan yang tidak dilaporkan. Dari segi usaha kerajaan, berbagai perkara yang telah pun kita buat, kempen baik di institusi pengajian tinggi dan sebagainya, termasuklah saya percaya juga kempen-kempen di sekolah. Saya cuma nak tanya kementerian, apakah kementerian berpuas-hati dengan langkah-langkah kempen dibuat ini, kerana kita lihat bahawa hanya pembentukan sikap mungkin boleh membantu untuk menyelesaikan isu keselamatan jalan raya. Apakah usaha dibuat di sekolah-sekolah, kurikulum di sekolah memandu misalnya, atau undang-undang yang sedia ada, apakah perlu diperbaiki? Cuma saya juga nak minta supaya pihak kerajaan misalnya mengurangkan kerja-kerja pembaikan jalan di waktu-waktu kemuncak misalnya, di lebuh raya utara selatan misalnya, boleh katakan hari-hari pembaikan jalan raya memang penting, tetapi kalau dalam keadaan cuaca sekarang begini, itu juga antara menjadi punca yang menyebabkan kemalangan berlaku. Dan saya juga nak tanya kementerian, ini kemasukan seolah-olah begitu mudah kenderaan-kenderaan daripada luar ni, misalnya di utara, daripada Thailand, dengan cermin gelap ni. Kita tak boleh pakai cermin gelap, tapi dia bebas bawa laju dan sebagainya. Apakah peraturan-peraturan yang kita buat ketika ini yang saya lihat bahawa begitu mudah kenderaan luar masuk? Misalnya kalau di Thailand, itu masuk di Petong misalnya, memang begitu mudah sekali masuk, dan nampaknya ia juga menyumbang kepada beberapa salah laku di jalan raya. Jadi saya mohon pencerahan berkaitan perkara ini. Perkara lain adalah berkaitan dengan 0800 program khusus ni. KTM, saya nak minta dalam Dewan Yang Mulia ini, yang ni taping cadangan, boleh taping. Kalau tanya kerajaan KPR memang tak ada lagi. Ni cadangan. Kalau taping sokong, bagus. Iaitu, oleh kerana kawasan ini beberapa pembangunan yang penting. Satunya Lenggong, Lebah Lenggong sebagai tapak kawasan dunia, satu. Royal Belum, satu. Dan kita juga lihat bahawa di Kulim juga pembangunan kawasan industri di Kedah sebagainya. Boleh tidak kerajaan membuat kajian supaya laluan kereta api ini dimasukkan, kalau hanya daripada Kuala Kangsar ke Taiping dan ke utara, tetapi laluan kereta api juga daripada Kuala Kangsar pergi Padarangas, pergi Lenggong, pergi Gerik, Baling, Kulit, dan terus keluar balik ke Pulau Pinang. Setuju tak, Taiping? Untuk membolehkan pembangunan di kawasan berkenaan, kerana antara isu besar yang dihadapi oleh sektor pelancongan di kawasan ini ialah kurangnya akses pengangkutan untuk masuk ke situ. Saya faham bukanlah tahun depan boleh buat, tapi kajian. Dan mungkin untuk tempoh jangka masa akan datang ialah juga laluan terus ke Timur Barat, pergi ke Jeli dan sebagainya. Ini kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan dalam pelbagai sudut. Saya percaya jika ada jaringan ini, kawasan IKS di Padarangas dekat dengan Lubuk Merbau itu juga boleh dibangunkan, kerana kawasan itu telah lama dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Rafidah Aziz dulu sebagai Menteri Pengarah Termasuk Daerah Sri. Tapi nampak tak boleh pergi jauh daripada itu kerana akses pengangkutan kurang. Dan jika kawasan ini dibangunkan dengan laluan baru kereta api, Kuala Kangsar keluar hingga ke Gerik dan boleh berpecah sama ada ke Kelantan atau Terengganu dan kemudian ke Pulau Pinang, saya cukup yakin ini membantu untuk membangunkan kawasan ini. Saya harap perkara ini dibuat kajian dan mungkin boleh dikemukakan sebagai satu projek besar, dan saya cukup yakin ini juga boleh meningkatkan tahap sokongan lagi kepada kerajaan Barisan Nasional Taiping, kerana Lenggong, Gerik, Badangan di kawasan yang menyokong Barisan Nasional. Walaupun berkali-kali Taiping pergi kempen, tapi tak dapat juga menang di situ. Ya, Taiping Akhir sekali. Akhir ya? Belum? Fungsi belum tunggu suruh berhenti. Sambung. Satu saja. Saya pun melawat di KLA 2. Melawat KLA 2. Tapi saya cukup yakin bahawa KLA 2 selamat. Saya cukup yakin sebab berdasarkan taklimat. Jadi kalau dengar yang Sepang sebut, sebab dia tak pergi. Walaupun KLA 2 dekat dengan Sepang, dia cakap daripada jauh. Dia tak tahu apa benda yang berlaku. Cuma oleh kerana jawatankuasa
bebas kecemasan KIA ini ditubuhkan Januari lalu. Ya, dan membuat pengauditan dan sebagainya kerana dipahamkan memang MAB juga membelanjakan 76.7 juta untuk kerja-kerja perbaikan di kawasan kepenaan. Cuma bolehkah dimaklumkan dalam dewan ini apakah tahap keselamatan kajian telah pun dilakukan? Saya cukup yakin ia selamat. Kalau tak selamat, tutuplah KIA 2 tu. Bukan mudah-mudah kita boleh buka tak selamat Sepang. Tapi saya yakin kalau kita dapat diwawakan kepada rakyat tentang apa telah kajian dibuat oleh Sebab Keselamatan KIA 2, saya yakin banyak persoalan-persoalan yang Sepang bangun ni. sekejap, banyak persoalan-persoalan yang dilontarkan itu dapat terukai dan menangkis berbagai persepsi yang dilakukan oleh Sepang dan rakan-rakannya tentang keselamatan KIA 2. Boleh? Okey. Apa dia? Terima kasih pada sahabat saya Lenggong. Mungkin Lenggong jauh daripada Lembang terbang, dia tak tahu sangat lepas terbang Lenggong airport pun tak ada jangan nak bising. Sepang ni kita ada 2 airport tau, jangan main tapi tak apalah. Saya nak beritahu dengan Lenggong, jawapan daripada menteri di peringkat dasar lagi. Dia menyatakan bahawa keadaan ikan air very very serious. Ni mungkin Lenggong tak datang masa tu, tak dengar. Tapi bila very very serious, tentulah kita sebagai rakyat yang concern tentang keselamatan, mesti kita harus berbimbang. Tiba-tiba patutnya, okey, kita kata dengan keadaan very serious itu, mesti satu action diambil dengan segera. Sebab tak guna nanti dah berlaku ni kemalangan baru kita ambil action. Jadi saya harap Lenggong kena faham lah kalau boleh belajar-belajar lah tengok kapal terbang, sebab Lenggong tu kurang kapal terbang. Datuk Pengerusi, sebenarnya baru-baru ini NCIA telah pun mengeluarkan bajet